Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam tanaman sayur-sayuran. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan alat dan bahan untuk menjaga tanaman. Assalamualaikum semua murid-murid. Adakah kamu semua sihat? Jom kita belajar sama-sama. Standard pembelajaran kita hari ini ialah mengenal pasti alat dan bahan untuk menjaga tanaman. Agak-agak kamu, apa dia alat untuk kita menjaga tanaman kita? Ya, yang pertama ialah alatan penyiraman. Alat untuk kita siram pokok. Ada 4 alat yang kita gunakan untuk kita siram pokok kita. Iaitu yang pertama, hos penyiraman. Yang kedua, sistem siraman percik. Yang ketiga, tong penyiram. Dan yang keempat, sistem siraman titis. Okey, di sini ada 2 alatan yang sering kita gunakan di sekolah maupun di rumah, iaitu hos penyiraman dan juga tong penyiram. Ini adalah contoh cara untuk kita gunakan tong penyiraman. Kita tuju pada pokok dan tanaman sayuran kita. Ini pula adalah cara untuk kita menyiram pokok menggunakan hos penyiraman. Seterusnya, ini pula alatan yang kedua, iaitu alatan kawalan perosak. Okey, alatan kawalan perosak terbahagi kepada 4, iaitu penyembur galas, jaring kalis serangga, kawalan biologi seperti burung hantu, kawalan mekanikal seperti pokok pandan. Okey, ada 2 kawalan biologi di sini, iaitu kawalan biologi seperti burung hantu yang selalu digunakan di sawah padi, dan juga kawalan mekanikal seperti pokok pandan tanpa menggunakan alat lain. Ini adalah contoh kawalan menggunakan semburan. Nampak tak cara dia menyembur menggunakan racun? Tong semburan. Penyembur galas. Ini adalah cara untuk kita menyembur racun menggunakan botol semburan. Baiklah anak-anak, tadi kita dah belajar alat untuk menjaga tanaman kan? Hari ini, sekarang kita akan belajar bahan pula. Bahan untuk menjaga tanaman. Okey, ada 2 bahan untuk kita jaga tanaman. Yang pertama, bahan sungkupan, dan yang kedua, racun makhluk perosak. Kita pergi satu persatu. Jom. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk kita buat sungkupan. Ada 4 je bahan dia, iaitu yang pertama, pelepah kelapa, yang kedua, jerami padi, yang ketiga, plastik silver shine, yang keempat, sabut kelapa. Antara keempat-empat ini, hanya silver shine sahaja yang kita buat daripada kilang. Ketiga yang lain, kita ambil daripada bahan semula jadi ataupun kita kitas semula yang kita buang. Contoh macam jerami padi tu, kita gunakan straw dia ataupun padi yang dah dibuang bila kita dah ambil beras. Kita kumpulkan untuk kita jadikan dia bahan sungkupan. Bahan sungkupan ni bahan yang kita letakkan di atas tanah untuk menghalang daripada tumbuh rumput rumpai ataupun tempat pembiakan makhluk perosak yang lain. Ini fungsi bahan sungkupan. Sebab itulah kita tutup. Kita nak hanya pokok yang kita nak je yang hidup. Okey, ini adalah kawalan rumpai di kebun dengan menggunakan dengan memasang plastik silver shine. Anda boleh lihat di YouTube nanti.
Okey, yang kedua, bahan yang kedua kita gunakan untuk menjaga tanaman kita ialah racun makhluk perosak. Okey, racun makhluk perosak ini dibahagikan kepada dua, iaitu racun kimia dan juga racun biosis. Okey, racun kimia ni racun yang kita beli, yang kita buat menggunakan bahan-bahan kimia. Yang sangat bahaya untuk kita, seperti racun sentuh, racun perut, racun sistemik dan juga racun fumingen. Keempat-empat racun ini sangat bahaya untuk manusia ataupun untuk tumbuhan. Okey, untuk rumput-rumpai ni dia bahayalah. Kemudian racun biosis, kita gunakan haiwan pemusnah, kaedah organik dan tanaman penolak. Okey, apa fungsi racun makhluk perosak ni sebenarnya? Fungsi dia adalah untuk kita menghindari, membunuh, menghalang, melindungi pokok kita daripada serangan makhluk perosak. Banyak makhluk perosak sebenarnya kita akan bincangkan di bab lain, subtopik yang lain berkenaan dengan makhluk perosak sahaja. Okey? Cuba lihat pada pokok ini. Apa pokok ni? Ini adalah pokok kunyit yang mana telah rosak daunnya, batangnya, akarnya serta pucuknya. Disebabkan oleh apa? Serangan makhluk perosak. Okey, di tepi-tepi pokok tu saya ada tunjukkan contoh-contoh makhluk perosak yang makan daun, ataupun yang makan akar, yang makan batang. Semua ni kita boleh hindari dengan menyembur racun ataupun kawalan serangga yang lain. Okey, racun makhluk perosak ialah sebarang bahan atau sebatian bertujuan untuk mengawal, mencegah, memusnah, melemahkan, menghalau atau mengurangkan jumlah makhluk perosak. Itu fungsi semburan racun makhluk perosak tadi. Okey, jadi sampai sini sahaja. Kita akan jumpa next topik berkenaan dengan tanaman sayuran yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa subscribe dan jawab kuis. Bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Sila subscribe dan tekan notification untuk konten seterusnya. See you again. Bye.